بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Siswa-siswi yang dikasihi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dengan taufik hidayah daripadanya sekali lagi kita diberikan keizinan, kekuatan, kesihatan, maka dapat sama-sama kita datang ke masjid yang mulia ini, berada di dalam majlis ilmu, kuliah duha, perbincangan terhadap kitab Fiqhus Sirah yang telah ditulis oleh Al-Syahid Al-Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan manfaat untuk meningkatkan kasih sayang kita kepada junjungan baginda Nabi SAW, seterusnya menjadikan kehidupan baginda sebagai tauladan pedoman dalam kehidupan kita seharian. Dari sekalian, pada hari ini kita sambung perbincangan dalam tajuk yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, dan hubungan dakwahnya dengan dakwah-dakwah samawiyah yang terdahulu, yaitu dakwah-dakwah agama yang diturunkan daripada langit, mana kepada nabi-nabi terdahulu. Yang mana pada perbincangan yang lalu, minggu lepas telah kita berbincang berkaitan dengan rahsia Allah Subhanahu wa taala memilih Jaziratul Arabiyah sebagai pusat ataupun tempat kelahiran baginda dan pusat dilahirkan dakwah Islam yang dimulakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini, disebabkan Nabi kita adalah merupakan Rasulullah SAW, penutup kepada sekalian para Nabi, penutup kepada sekalian para Rasul terdahulu. Jadi kalau Ustaz sebut Rasul, Nabi, para Nabi, para Rasul, dia ada perbezaan antara para Nabi dan para Rasul. Jadi Rasul adalah sudah pasti juga di kalangan para nabi. Nabi tak semuanya adalah rasul. Macam katalah Nabi Khidir, dia bukan rasul, dia nabi. Luqmanul Hakim, ada ulama katakan sebagai nabi, bukan rasul. Ada yang katakan wali Allah, kenapa ini disebut nama. Nabi diberikan wahyu tetapi tidak diwajibkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Rasul disampaikan wahyu dan kemudian wajib menyampaikan kepada umatnya. Maka 25 rasul kan, yang disebut nama dalam Quran itu wajib kita kenali. Wajib kita kenali, dan mereka adalah diutuskan untuk menyampaikan risalah wahyu kepada para umatnya. Nabi Adam Rasul, kan? Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, itu Rasul lah. Sampailah kepada Nabi kita. Dan apabila sebut kata Rasul, dia juga adalah Nabi. Gitu. Wahyu sampai mana Nabi, suruh menyampaikan wahyu itu para Rasul. Para Nabi tidak disuruh. Jadi baginda Nabi SAW adalah penutup sekalian Nabi, dan begitulah juga merupakan Rasul akhir zaman, penutup kepada sekalian para Rasul. Maka Nabi kita diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia ada kaitan dengan
kerasulan-kerasulan yang terdahulu sebelum baginda, ataupun dia juga ada kaitan dengan syariat-syariat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada para nabi sebelum baginda. Maka sebab itulah kita mengetahui di antara sifat Nabi SAW selain daripada al-ummi, iaitu buta huruf, yang sangat mulia, diberikan sifat itu kepada baginda. Begitulah juga Nabi dikira sebagai khatamun nubuwah, rasul yang terakhir, penutup kepada sekalian para nabi. Jadi pada hari ini kita tengok bagaimana, apakah Nabi SAW itu sebagai penutup sekalian para rasul mempunyai kaitan dakwah Nabi dengan dakwah para rasul terdahulu. Maka sebelum daripada kita nak menceritakan berkaitan dengan bagaimana zaman kejahiliah, jahiliyah terdahulu, bagaimana dengan awal kelahiran baginda Nabi SAW, maka dalam kitab kita ini tajuk yang kedua membicarakan berkaitan dakwah Nabi, apakah mempunyai kesinambungan dengan dakwah terdahulu. Kita baca sikit dalam buku kita, kata dia, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Baca laju. Muhammad SAW adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahnya. Ini telah disepakati oleh kaum muslimin dan merupakan salah satu perkara asas dalam Islam. Maknanya disebutkan ijma' ulama, sepakat para ulama bahawa nabi yang akhir zaman ataupun nabi yang terakhir kepada sekalian nabi yang terdahulu ialah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma'. Mana ijma'? Disepakati. Maknanya sepakat ulama-ulama daripada dulu sampai sekarang. Tidak ada seorang pun terkeluar daripada persepakatan ini. Mereka menyatakan nabi akhir zaman, penutup sekalian nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada daripada kalangan orang mazhab ahli sunnah wal jamaah, tidak ada ulama daripada kalangan Syiah pun yang dahulu mengatakan ada lagi nabi selain daripada Nabi Muhammad. Mana sepakat. Apabila sebut ijma', ini hukum menjadi satu hukum syar'i dalam Islam. Sebab itulah kita dengar dalam hukum fiqh ijma' ulama begitu. Solat wajib, sepakat. Apa yang kita duk buat hari ini wajib solat, wajib belajar fardu ain, wajib menutup aurat, ijma' ulama. Tapi kalau ada orang yang mengatakan mana ada aurat itu wajib, dia ni kita tengok dia ni ulama ke pula adalah semua. Ghalib kalau begitu pula adalah semua begitu. Maknanya dia bukan ulama, bukan ulama. Maka kalau dia menafikan pandangan sekalian ulama terdahulu, tertolak dia. Siapa yang kata begitu? Sistem Islam tadilah. Bukan ulama ni, alamat pun bukan. Tak ada apa pada dia ini fasik begitu. Tudung tak pakai, patutlah. Rupanya mereka ni munafik dan sebagainya. Ada yang kata solat ni tak wajib. Solat macam kita rukuk, sujud baca tahiyat begini-begini, ini tak diajar oleh Allah Ta'ala. Sedangkan itu disepakati oleh ulama, ijma' seluruh. Ada orang kata tak wajib, yang sebagaimana kita solat tu wajib. Tapi kita tanya dia, bagaimana salat je lah. Bagaimana yang rukuk, yang sunat, yang sujud, yang tahiyat, yang qiyam, yang baca Fatihah itu tak wajib ke? Tak wajib. Siapa yang kata? Kasim Ahmad. Jemaah Quran Malaysia. Bunyi sudahlah jemaah Quran tu. Macam dekat-dekat je ahli sunnah wal jamaah. Soalan, kalau kita dengar ada seorang bercakap, kita nak menjadikan sunnah wal jamaah itu sebagai dasar negara. Sunnah wal jamaah kita ada ahli. Itu kesian orangnya masyhur pemimpin masyarakat, tapi ahli sunnah tak pernah. Dia kata sunnah wal jamaah. Kita nak jadikan sunnah wal jamaah. Kau lah terlupa, ahli tak dapat depan. Kau lah ustaz ni telinga tak pernah dengar di TV kan. Tapi berulang kali dia sebut, mulai di 10 kali. Kita jadikan sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah. Nak tahu apa
Apa sunnah wal jamaah? Aku setakat tahu ni ahli sunnah. Sunnah wal jamaah tu apa benda tahu. Jadi dia ada sebut sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah. Tak ada istilah dalam agama. Jadi kita tengok ini pelik. Jadi golongan-golongan pelik begitulah yang kita kata kan berlawan dengan apa yang diijmakkan oleh ulama terdahulu. Bahkan hari ini ada orang kata kan, kita ni dengan Quran hadis je sebagai dasar hidup kita. Memang betul. Ijma' qiyas ni bukan. Ini sikit bab fiqh lah. Ya. Ijma' siapa yang bersepakat? Mana ijma' sepakat? Siapa yang bersepakat? Iaitu ulama. Maka bila kita kata ulama sepakat, maka dia kata ulama tu bukan Nabi sepakat, ulama. Kalau Nabi benar, kalau ulama dia suka kita. Dia makan nasi, kita makan nasi. Kita mandi, dia mandi juga. Kan? Kita masuk tandas, dia masuk tandas juga. Terkadang ulama pun silap sebab bukan Nabi kan. Maka ijma' ulama tertolak. Ini salah, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada orang, dan yang biasa kata begitu, kita wajib berpegang dengan hadis yang sahih takmir. Hadis sahih je. Kita mesti kembali kepada akidah yang sahih. Jadi ini masalah ni. Kumpulan ini biasanya bid'ah tahlil. Bid'ah wirid selepas solat gitu. Sebenarnya dia tolak ijma'. Ijma' ditolak ni salah, dikira sebagai kufur. Balah kita belajar dalam akidah ahli sunnah, kita belajar juga dalam kitab-kitab fiqh 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah. Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali semua sepakat. Quran dasar utama, sunnah dasar kedua, ketiga ijma' dan keempat qiyas. Sekalipun ijma' itu daripada kalangan ulama tetapi sepakat. Semua satu dunia ni ulama sepakat. Ulama yang dipanggil sebagai mujtahid, pangkat tinggi-tinggi. Begitu yang paling mendalam apabila dinyatakan apakah sepakat ulama? Sepakat ni dipanggil ijma'. Maknanya apabila ijma' sepakat seluruh umat manusia ini di kalangan ulama, maka pasti tiada salah padanya. Ini terkawal, dipanggil sebagai ismah kan, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ulama apabila bersepakat. Begitu. Sekali dia bukan Nabi, tapi apabila sepakat tidak ada salah. Sebab itulah Nabi kata la dhalalata kan fi istima'il muslimin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesesatan di dalam kesepakatan ataupun perhimpunan orang-orang Islam. Tapi Islam di sini makna ulama kata iaitu para mujtahid. Kan orang Islam semua kita. Dan kita ni tak apa nak alim begitu, tak tafsir pun tak erti, hadis pun tak pandai lagi. Kan maka ulama muslimin maknanya ulama-ulama muslim iaitu mujtahid. Apabila sepakat ulama tidak ada kesesatan padanya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuklah bab ini. Termasuklah bab ini ulama berijma' menyatakan bahawa tiada lagi nabi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata ada nabi, maka dia sesat bagi menyesatkan. Ada orang kata ada nabi. Ya, siapa kata? Ayah bin. Kan? Gitu. Siapa kata? Kan? Qahar anak imam. Bunyi pun kasar tu. Nabi tapi kahar anak imam. Kan? Bunyi tu rimah tu menggerunkan. Kan? Yang mengaku nabi lagi kan Ghulam apa benar? Qadiani dulu yang di India. Kan? Orang buat haji kat Mekah. Dia Qadiani seluruh dunia pergi buat haji dekat Mumbai. Di India. Mumbai ke apa? Di India, di Delhi ke apa ke? Di India. Kan? Dan dalam negara kita pernah turunnya kan syariat baru kepada seorang itu kan pada tahun 100 tahun gitu. Sejarah menyebutkan bahawa ada seorang pengasas kepada ajaran sesat di Pulau Pinang kan yang mensyariatkan kepada pengikutnya haji di Pulau Pinang. Ini kan pelik. Kalau Ustaz Azhar kata bodoh. Jadi hari ini bahkan di zaman baginda Nabi pun ada orang mengaku Nabi lah. Nabi kata di akhir zaman lagi banyak orang mengaku sebagai Nabi. Sebab itulah Ayah bin dia mengaku dia sebagai Nabi kepada umat Melayu. Umat Melayu. Jadi orang yang mendewa-dewakan dia kan, air kaki beliau pun dikira sebagai berkat. Kan, air susu diletakkan dalam bejana kan, dan kemudian Ayah bin tu kan dia duduk atas kursi, dia panggil apa? Singasana.
Ikutlah kursi macam pengantin pelamin. Kalau raja dia bagaimana? Kursi tu kan macam dalam majlis raja-raja kan. Maka raja duduk atas pentas. Dia panggil apa kursi tu? Takkan protokol kan? Kursi hebat protokol. Dan mana gitulah ayam duduk situ kan dengan isteri dia kan. 5 orang kanan, 5 orang kiri. Jadi kaki dia letak di dalam bejana yang ada air. Susu putih, dia je hitam. Kan susu putih. Maka bila diangkat saja dalam bejana tadi ada susu, kan susu tu dia minum. Ini Nabi kami kan, ayah P. Ayah P selepas dia keluar daripada istana dia kan, pergi ke Thailand Terengganu belaga ayam. Sabung dia panggil sabung ayam. Ini ayah P. Yang digila-gilakan sebagai raja ataupun sebagai Tuhan, bahkan sebagai Nabi akhir zaman pada pandangan mereka begitu. Sedangkan sifatnya di luar cukup tu. Dia asal orang belah Thailand, selatan Thailand. Dikatakan orang Thailand kata dia ni duduk kampung dulu belaga ayam, pakai seluar pendek sepuluh siang. Tapi sekalipun nama dia Arif kan, suka duduk sabung ayam belah Thailand dulu lah, belah Patan. Jadi apabila dia macam mana kan mari ke Terengganu menyampaikan risalah dia kan, tipu orang Terengganu, kemudian mari pula Selangor dan sebagainya kan, pergi ke mana Indonesia, Bali kan, begitu pergi ke Bali, kawasan-kawasan Hindu buat apa semua, sampaikan mengenai dakwah ini kan. Dia telah mendakwa diri sebagai Rasul akhir zaman. Ini mengaku kan, menafikan ijma', bahkan dikira sebagai kufur sebab dia telah menolak ijma' ulama. Dalam 2-3 minggu berbau ni kan, berlaku pula isu negara yang lebih teruk lagi kan. Dahsyatnya kesesatan, kumpulan pula dinamakan sebagai Tuhan Harun. Gitu. Allah masyarakat yang memang kan, yang ikut dia bukan calon-calon orang ada duit. Koprak ikut kan. Ni koprak kalau tak belajar agama jadi bodoh kan. Gitu. Duit banyak tapi ilmu tak ada. Duit banyak masjid malah datang. Maka datanglah kumpulan-kumpulan yang sesat, panggil masuk. Nampak hebatlah dia ni kan. Maka dipanggilnya Tuhan Harun. Nama Harun kan dipanggil sebagai Tuhan. Kenapa sudah? Kerana dia ada duit banyak kan. Jutaan ringgit dia ada. Dia dikatakan bahawa kalau daripada KL nak balik ke Pahang, dia orang Pahang kan, nak naik helikopter peribadi banyak duit. Dalam bank dia kan puluhan juta ada duit dia dalam bank. Dan dia boleh beri kepada ahlinya duit yang cukup banyak. Itu yang apabila dia hebat begitu kan, ada duit berikan kepada ahli, hebat kan. Orang lain kaya seorang aja. Yang dia ada duit kaya dan berikan kepada ahli selalu. Maka kata dia pelik, maka dia jadi Tuhan. Sangat bahaya. Kena tangkap lah buat hendak kes bunuh pegawai agama macam itu. Menunjukkan bahawa Nabi dah tak ada kan. Akhir zaman ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu Nabi sebut dalam hadis baginda berkaitan dengan akhir zaman, Nabi kata akan ada di kalangan umat Nabi SAW di akhir zaman ini yang mengaku sebagai Nabi. Tertolak. Kalau ada datang di masjid kita kan, dia kata saya Nabi akhir zaman, tumbuk selalu. Sepak selalu dah, ya ubah. Di Hulu Selangor ni ada pernah dulu mengaku sebagai Nabi, ditampal-tampal di Hulu Selangor. Waktu tu saya belajar di Al-Quran tahun kata 2001 gitu, tampal poster malam ni ada seorang Nabi akan datang Kuala Kubu kan. Jadi pondok Darul Atik, kalau kenal kan, Darul Atik di Kuala Kubu, Birasa tu pondok tu kan, tu Haji Hasbullah dulu rahimahullah ta'ala, Ghazali Hasbullah. Ada pondok situ dulu tu. Pondok tu dia pondok betul, tapi disebabkan berkat terkubu kan. Kadang-kadang ada mak ayah ni yang anak dia kaki dadah gitu, hantar ke situ, duduk dekat pondok tu, hilang sih dadah dia kan. Jadi boleh balik taubat sebagainya. Kemudian ada juga yang apabila dirasai oleh masyarakat setempat, bahkan jauh-jauh pun ada. Kok lah kalau anak ni yang gila kan, gila babi ni panggil sawat dah. Sawat. Gila babi orang tak bagi. Yang gila, yang tak apa nak waras kan, yang putus dia punya saraf gitu, isap dadah kuat sangat, minum arak orang Islam ni kan. Apabila dah tak apa nak waras, ada juga yang duduk kat situ. Asalnya pondok betul-betul mengaji, tapi dia letak kat situ, hilang gila dia, jadi waras kan. Maka orang pakat letak yang gila-gila, yang tak apa waras duduk situ, yang isap dadah semua, yang pening kan, duduk situ. Di samping itu juga tempat tadah kita ni, pondok Ustaz Darul Atik. Jadi satu kali ada seorang daripada mana, orang Melayu kita kan, mengaku Nabi kan, mengaku Nabi, maka dia tampaknya poster-poster di bus stand begitu. Orang buat aduh
Dan dia kata malam ni, kata dia nak belah bulan. Sebagaimana mukjizat yang ada pada Rasulullah belah bulan, dia pun nak belah bulan juga. Ditampaknya peristiwa, kan, kata dia yang ajaib akan berlaku pada malam. Dia nak belah bulan. Maka Ustaz Ghazali Hasbullah di Tugu ni kata, ginilah, mau nak belah bulan mana? Tak ada tempat lagi ni. Begini mai pondok saya, mari belah bulan kat pondok saya. Maka Tugu tadi sahabat dia, mari di sini pondok, kamu belah bulan. Belah bulan. Kami nak tengok malam ni, betul ke tidak? Maka dicabarlah. Maka malam ni jemput-jemput Tugu, jemput amal Allah kami. Jadi Ustaz waktu belajar Al-Quran pergi juga. Pergi nak tengok ni, dah kalau konon dia kata dia Nabi. Masuk tak pernah masuk dalam neraka. Dan masuk-masuk saya masuk ke tempat comel pondok dia. Kan kalau bila pergi ziarah. Tapi hari ni Tugu Azizullah tu dia tak ada dah, mati dah. Adanya menantu dia atau anak dia. Jadi Tugu situ. Masuk-masuk kawasan bukit, pondok duduk cerung-cerung bukit gitu. Cantiklah. Ada tengah-tengahnya ada tasik kan yang dibelah ikan talapia ke apa. Masuk-masuk jumpa yang duk cakap seorang saja. Ingat panggil kita. Kita lalu cakap-cakap. Yang duduk tepi tasik, duduk nyanyi. Mau gila sini rupanya. Jadi ramai orang gila. Jadi naik sampai ke atas tu, kan di surau dia tempat menadah kitab tu, Ustaz masuk situ. Duduk tunggu ramai orang penuh. Kakak tunggu. Yang kata Nabi nak datang. Tunggu punya tunggu sambil-sambil berzikir, lepas wirid apa semua, tak mari-mari. Ya, tunggu tu sampai ke isyak tak mari-mari. Janji katalah pukul 7 lebih begitu kan, lepas maghrib. Tak datang-datang. Kemudian dah tunggu selepas isyak lagi. Dan maka dibuat rumah. Malam ni yang mengaku Nabi tadi sesat dia tak jadi datang. Kami ubah dia. Jadi tak adalah dia. Mana dia nak menipu ni. Dia urus langau pada gitu. Pada tahun kata 5 tahun yang lepas, 7 tahun, 8 tahun yang lepas ada kita mengaku sebagai Nabi. Dan kononnya nak belah bulan sebagaimana mukjizat yang berlaku pada Rasulullah. Jadi tak marilah sebab Tugu cabar dia. Kalau mu betul lah Nabi mari sini. Nampak sangat nak tipu orang belah bulan malam ni. Kami nak tengok belakang. Dia tak datang. Jadi nak ceritanya ijma' ulama kata Nabi akhir zaman Rasulullah. Hadis Nabi SAW. Jadi kita di sana, terutama yang macam Syiah, umpama gitu. Kita pelajar-pelajar universiti Syiah di Mesir dah. Di universiti yang kita kata yang macam Universiti Melaya, UKM, kan, UIA, dan ini banyak. Pelajar universiti lah menjadi kita kata dia punya sasaran. Kampus-kampus dia tak kisah sebab dia cari orang cerdik-cerdik. Sebab pelajar kalau lah USI dia ni jadi cikgu ni, jadi ustaz, jadi apa kan, pelajar dia ramai pula dekat sekolah. Kalau dia jadi Syiah akan ramai pengikut dia. Dia pergi pula di engineer ke apa kan, di fakulti-fakulti yang bukan agama. Dia pergi cari. Kalau di Universiti Melaya ada tak siapa profesor bidang engineer kan, Syiah ada. Jago, orang tengok dia bagus kan, cakap pun agama kan, dalam pengajian engineer tapi ada agama lah, ada hadis, ada Quran, hebat dah ni. Dia tengok dia ajarnya Syiah. Esok ajak pelajar-pelajar dia pergi ke kan markas Syiah. Maka ramai dia ikut di Universiti Melaya. Kan? Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti UPM umpamanya, kan, Universiti UIA, ada pensyarah-syarah Syiah, ajak pelajar-pelajar. Dan apabila disebutkan Syiah, mereka telah mendedari. Oh, rasa apa Syiah sadar? Saya Syiah. Kan, orang tak boleh tangkap. Maka dia hari makin berani. Begitu, bermasalah. Dan pelajar universiti lah yang dijadikan sasaran untuk diajak dan sebagainya. Cukup baik. Jadi apabila kita kenali kan ajaran-ajaran Syiah sebegini, dan kita belajar, dan kita kuat ilmu tinggi, kita akan fahami agama Islam dengan baik, maka kita dapat hindar diri daripada ajaran-ajaran sesat Syiah dan sebagainya. Cukup bahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis baginda, maksudnya perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang mengintarinya, mereka kagum dan juga berkata, amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Jadi Nabi membuat perumpamaan dalam hadis muttafaqun alaih, diibaratkan nabi-nabi bermula daripada Nabi Adam sampailah nabi-nabi akhir zaman ini kan, maka diibaratkan satu bangunan, saling antara satu sama lain sambung menyambung kan, nak melengkapkan bangunan tadi kan. Nabi Adam asasnya begitu, kemudian disambungkan dengan bata ini, bata itu ialah para nabi. Nabi mengumpamakan begitu kan. Dan kemudian dalam banyak-banyak bangunan tadi ada satu lagi tempat bata yang tidak diisi. Begitu. Maka bata yang terakhir itu ialah akulah, kata Nabi.
Kan makna saling memperkuatkan apa yang terdahulu, menyempurnakan antara satu sama lain. Dari sudut kan syariat, wahyu dan sebagainya. Itu kata Rasulullah. Makna saling ada kesinambungan. Hubungan antara dakwah Nabi Muhammad dan dakwah para nabi terdahulu berjalan atas prinsip dan penegasan, takkid dan tahmim, iaitu penyempurnaan sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Kan Syekh Al-Buti mengatakan kelahiran para nabi terdahulu, perjalanan dakwah para nabi terdahulu, kan? Nabi Adam, Yunus, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya sampai kepada nabi kita dikira sebagai satu penegasan. Dakwah-dakwah mereka itu datang kepada Nabi Adam, satu wahyu. Nabi Yunus menegaskan akan syariat yang diajar oleh Nabi Adam. Kan? Datang pula nabi-nabi kemudian, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa, begitu, semua menegaskan yang terdahulu. Dan kemudian kesemua tadi untuk menyempurnakan syariat terdahulu. Kan? Sehinggalah Nabi kita datang itu untuk menyempurnakan syariat yang ada terdahulu. Begitu. Sebab itu dalam Quran, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini, kan, itu pada hari Arafah, aku telah sempurnakan kepada kamu akan agama kamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah menyempurnakan kepada kamu nikmati, nikmat kamu. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku redha hanyalah agama Islam itu sebagai agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain kita dengar innama, Nabi kata bab akhlak, kan, wa istu li utammima makarim akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maknanya sebelum ini dah ada akhlak dah. Akhlak nabi-nabi terdahulu, kan, sebelum daripada baginda, kemudian datang Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang ada. Maka akhlak itu juga dikirakan sebagai ulama sebagai syariat. Kan, jadi keseluruhan apa yang ada agama itulah syariat Islam. Kan, dan itu juga dipanggil sebagai akhlak. Secara umumnya, sekalipun akhlak secara fokus khusus ialah disuruh dipekerti. Kan, tawadhu, akhlak. Maka secara umum akhlak juga memberi makna syariat. Maka Nabi datang untuk menyempurnakan syariat dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang terdahulu. Kata Syekh, para nabi terdahulu menyampaikan dakwah berdasarkan dua asas. Yang pertama, asas akidah. Yang kedua, yaitu syariat dan juga akhlak. Akidah mereka sama dari Nabi Adam alaihissalam kepada penutup para nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, akidah mereka ialah iman kepada wahdaniyatullah, wahdaniyatullah, keesaan Allah, mensucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak baginya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada seluruh perkara-perkara lain. Mana asas kepada, kan, kedatangan para nabi terdahulu dari sudut akidah sama. Nabi Adam datang untuk menyatakan keesaan Allah, kan, Nabi Nuh datang menyatakan keesaan Allah, Nabi Ibrahim datang menyatakan keesaan Allah, kan, Nabi Isa datang menyatakan keesaan Allah. Itu Nabi Isa. Ya, tapi yang fokus kepada kita ini orang-orang Kristian, kan, mereka ini telah menyatakan dan meyakini dengan satu keyakinan yang silap, mengatakan Tuhan itu ada tiga, kan, Trinity, kan, Tuhan ayah, yakni Allah. Dia percaya juga dengan Allah. Orang Kristian percaya. Kalau kita tanya siapa Tuhanmu, Allah juga. Tapi dari sudut gambaran sifat Allah itu pada mereka tak sama dengan Allah yang diyakini oleh umat Islam. Kita tanya dia, bagaimana Allah, sifatnya macam mana? Satu Allah, Allah satu juga. Tapi lagi kuasa Allah berkuasa. Dalam bab Allah Ta'ala, kan, kita kata tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Allah Ta'ala pun tidak ada ayah. Mereka yakin memang Allah Ta'ala tidak ada ayah, tapi dia kata Allah Ta'ala ada anak. Kita kata Allah Ta'ala ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tapi orang Kristian dia kata Allah Ta'ala melahirkan. Siapa? Iaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala itu memperistrikan Maryam sebagai isteri. Sebab itulah, kan, kehebatan Maryam melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam tanpa suami, yang mana suaminya ialah Allah. Itu pada pandangan Kristian. Jadi Allah Tuhan ayah, Tuhan mak ialah Maryam, dan Tuhan anak ialah Isa alaihissalam. Ini akidah yang
dikira sebagai sesat, lagi menyesatkan. Dan di zaman baginda lagi, Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Nabi Isa telah menyatakan kepada kaumnya supaya jangan menjadikan Isa ibnullah, kan? Mereka menyatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka Nabi Isa kata, jangan kata aku ini anak Tuhan, aku adalah hamba Allah. Yang sesiapa yang mengatakan aku ini anak Tuhan, maka mereka dikira sebagai kufur, berada dalam neraka yang jahanam. Itu di antara mafhum ayat. Jadi Nabi Isa telah beritahu kepada umat baginda, tapi tidak dipercayai. Ya, tidak dipercayai. Jadi ini salah. Sebab itulah hari ini dalam masalah akidah, kan, berkaitan dengan kalimah Allah, kita dengan isu macam mana pening kita, kan? Yang mana satu betul, kan? Ada orang kata, kenapalah kita tak berikan ruang kepada orang kafir supaya juga berkata Allah itu Tuhannya, kan? Begitu. Kita bagi ruang, tak ada masalah dia nak kata Allah itu Tuhan, tak ada masalah, kan? Tapi yang jadi masalahnya, kalau dia betul beriman dengan ketuhanan Allah yang esa, tak apa. Tapi yang masalahnya dia beriman dengan Allah sebagai Tuhan ayat. Mana ada anak Trinity tadi, Tuhan yang melahirkan dan anak iaitu Isa AS. Begitu. Jadi kita kata gambaran sifat Allah itu salah, kan? Sifat Allah tidak begitu. Maka ada orang Islam apabila kita menafikan, tak boleh orang kafir ini menggunakan kalimah Allah, sebab mereka guna kalimah Allah, kan? Mereka menyalahertikan kalimah tadi, kan? Jadi apabila ada orang Islam, mana yang adalah katalah orang yang berilmu, dia kata kita tengok zaman-zaman dulu, kan, zaman-zaman jahiliyah dulu, orang Arab dulu, kalau mereka ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah, kalau kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi ini, nescaya orang kafir akan menyatakan, musyrik Quraisy menyatakan Allah yang menciptakan. Jadi dalam akidah Ahlussunnah ada satu pengajian yang dipanggil sebagai rububiyah. Dia mempercayai bahawa Allah itu iaitu yang menciptakan, yang berkuasa. Tapi mereka kalau ditanya apakah Allah itu esa, dia kata tidak esa. Allah itu banyak, Allah banyak. Tuhan ini banyak. Tuhan Allah, Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat, sampai 350 dan Tuhan 360 Tuhan yang berada di sekeliling Mekah dahulu. Itu zaman dulu, kan? Kemudian ada ustaz-ustaz kita kata lagi, kenapa tak boleh orang kafir gunakan kalimah Allah itu, kan? Sebab kalau tengok dalam masyarakat Arab hari ini pun mereka guna kalimah Allah. Mereka guna kalimah Allah dalam kedai-kedai. Kalau kita pergi Mesir, negara-negara Arab biasa, Arab, kan, orang Kristian pun Kibti, kan, Kibti, maka mereka dalam kedai pun letak kalimah Allah je, Muhammad tak ada. Kan kita pergi ayam seekor, kan? Nampak kalimah Allah, kan? Ayam seekor, kan? Okey. Ya, dia pun bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada Jesus lah sebelah, gambar Jesus. Banyak lah sebenarnya. Gitu. Pasal apa? Ada bawa saya tak jadi beli ayam, nak beli daging. Oh, silap beli. Okey, baik. Mujur tak sebelah lagi. Rupanya Kristian. Allah je ada kalimah Allah, Muhammad tak ada. Yang ada sebelah ni Jesus. Gambar letak gambar, kan? Jesus tadi. Jadi kita tak ada. Pergi kedai lagi, bang, kan? Kebab 2 kilo. Beli kebab pula lah. Dia pun okey, siap 2 kilo, siap. Kita tengok ada kalimah Allah ni. Sebelah Jesus juga. Gitu. Bawa Kristian saja. Kawasan Syubra, kalau kawan kita di Syubra, itu kawasan Kristian. Gereja besar-besar. Mengelirukan. Makna di situ orang Arab mesti dah terkeliru nak beli ayam apa semua. Jadi hentam je lah. Yang Kristian jual pun dibeli juga. Yang Melayu, Arab jual, Islam pun dibelikan juga. Ini dari sudut makanan, membahayakan. Sekalipun perbahasa ulama ada mengatakan Kristian kalau dia sembelih dikira sebagai sahih, sebab mereka juga diiktibar sebagai ahli kitab. Sebahagiannya ada yang mengatakan bukan ahli kitab, mereka ini Kristian, kan? Kristian. Orang ahli kitab betul-betul beriman dengan Injil yang ada zaman hari ini, tapi Injil dah tak ada dah, kan? Mana mungkin ada ahli kitab pada hari ini? Maka pertikaian. Maka lebih baik kita kata tak ada dah ahli kitab, supaya kita tidak makan makanan yang disembelih oleh Kristian dan sebagainya. Mengelirukan. Jadi Malaysia pun nak buat begitu. Maka hujah yang mengatakan, kalau begitu, kan, salah orang Arab yang Kipti menggunakan kalimah Allah di Mesir. Kita kata tak salah. Sebab mereka itu guna kalimah Allah dalam erti kata yang salah daripada dulu. Sejak adanya Arab dulu sampai kini mereka guna kalimah Allah. Kan, sekalipun dia Kristian, Yahudi pun Allah juga, Kristian pun Allah juga. Yang jadi masalah dalam negara kita, kenapa dalam tahun-tahun adanya Malaysia ini orang Kristian tak pernah guna kalimah Allah, tiba-tiba dalam tahun 2008, 2009 nak guna Allah.
Yang sebelum dia panggil God, yang sebelum ini dia panggil Tuhan itu, Tuhan ini. Tapi kenapa hari ini baru nak panggil Allah? Maknanya ada maksud tersirat. Begitu. Kalau tidak ada maksud untuk mengelabui mata umat Islam, maka dia tak sepatut dulu lagi dah guna. Kenapa hari ini baru nak guna? Yang pula dipersoalkan, kenapa dalam Bible bahasa Melayu sahaja nak diterjemahkan Allah itu daripada Tuhan dalam Bible? Kan, kenapa sahaja dalam majalah-majalah yang berbentuk tulisan Melayu nak ditukar kepada Allah, bukan majalah Hindu, majalah bahasa India, kan, bahasa Tamil, bahasa Cina, tidak, tapi bahasa Melayu saja. Menunjukkan ada kata-kata dakwah-dakwah yang ingin disebarkan kepada umat Islam. Dan lagilah kita menolak pandangan itu kerana mereka menggunakan kalimah Allah, dia suruh salah erti. Sampaikan di Indonesia diletakkan kalimah Allah di hadapan gereja, Allah sayang, kan, kemudian Allah Tuhan ayat itu di situ, kan, dalam majalah-majalah, kan, kolumnis dalam kita kata apa ni, karikatur mereka, tulis-tulis buku-buku dan sebagainya, dia ada gambaran Allah begini, Isa sebagai Tuhan, kan. Mana ini salah. Jadi Malaysia pun sama lah. Jadi kalau kita berikan izin kepada mereka menggunakan kalimah Allah, takut-takut ramai daripada kalangan umat Islam yang terkeliru. Baca majalah, ingat ke majalah orang Islam, Allah juga depannya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengasih hari. Baca-baca dalam, dia letak sifat-sifat Allah yang berbeza sebagaimana yang diyakini oleh kita. Jadi ini mengelirukan. Jadi alhamdulillah, kan, berkat, kan, perjuangan umat Islam, kemudian berkat doa kita umat Islam ni, kalimah Allah tidak digunakan lagi oleh mereka. Tapi boleh jadi suatu hari nanti apabila kita kuat akidah, umat Islam dah kuat, dakwah pun diberikan kebebasan menyampaikan, maka menjadi ruang kepada kita, kan, nak guna pun dah nak guna sangat, tapi beri izin kepada kami untuk sampaikan siapakah Allah, bagaimanakah sifatnya, kan, sebagaimana yang diyakini, kan, oleh umat Islam yang sebenarnya sifat Allah Ta'ala itu yang disebutkan dalam Quran. Maknanya Nabi-Nabi terdahulu, kan, menyampaikan dakwah dari sudut akidahnya sama, iaitu keesaan Allah. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala ini 2, 3, ada anak, memperanakkan dan sebagainya, ini salah, kan. Jadi apa yang disebutkan Nabi terdahulu begitu, kan, sifatnya sama sebagaimana yang dikini oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah juga para Nabi terdahulu, kan, menyampaikan risalah akidah kepada umatnya berkaitan dengan perkara-perkara lain, iaitu perkara akhir zaman, perkara yang berkaitan dengan maknanya selepas daripada dunia, akhirat, kiamat, alam kubur, mahsyar, siratal mustaqim, kan, hisab dan sebagainya, syurga dan neraka, itu diceritakan Nabi-Nabi terdahulu. Maka datangnya Nabi-Nabi kemudian, sampailah kepada Nabi kita juga, kan, kesinambungan itu masih lagi menyampaikan syariat berkaitan dengan akidah tadi sama dengan Nabi-Nabi terdahulu. Begitu. Maka kata penulis, sebagai khabar gembira akan perutusan Nabi sesudahnya, demikianlah bi'tsah, iaitu perutusan. Mereka saling sambung menyambung kepada berbagai kaum dan umat. Semuanya membawa hakikat yang diperintahkan oleh untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu hakikat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang kita sebut tadi, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan juga Isa alaihissalam, iaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi ayat ini penegasan daripada Allah menunjukkan bahawa Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah itu, kan, ada kesinambungan untuk menyampaikan berkaitan dengan agama Islam itu sendiri, berbentuk akidah. Itu satu. Yang kedua, dalam masalah syariat, kan, dan akhlak. Tadi akidah satu, kan, bagaimana syariat dan juga akhlak ni, kan, apakah hukum hakamnya sama ataupun tidak, kan, ataupun ada kesinambungan. Kata penulis, dalam masalah syariat, iaitu penetapan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi, telah terjadi, kan, perbezaan berkaitan cara dan jumlah antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Kerana syariat termasuk dalam kategori insya'i, bukan ikhbar, iaitu insya' maknanya suatu perkara yang terbina, berubah mengikut keadaan, bukannya berita yang boleh dibawa-bawa, sehingga berbeza dengan masalah akidah.
Selain itu, perkembangan zaman dan perbezaan umat atau kaum akan berpengaruh terhadap perkembangan syariat dan perbezaannya. Kerana prinsip penetapan hukum didasarkan pada tuntutan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Di samping bi'tsah pada setiap nabi, iaitu perutusan setiap nabi sebelum Rasulullah, adalah khusus bagi umat tertentu, bukan umat semua manusia. Maka hukum hakam syariatnya hanya terbatas pada umat tertentu sesuai dengan kondisi umat tersebut. Musa AS misalnya diutuskan kepada Nabi Bani Israel sesuai dengan kondisi Bani Israel pada waktu itu. Mereka memerlukan syariat yang ketat yang seluruhnya didasarkan atas asas azimah, bukan rukhsah. Azimah iaitu syariat yang berat, bukan kemudahan. Setelah beberapa kurun waktu, diutuslah Nabi Isa AS kepada mereka dengan membawa syariat yang agak longgar bila dibandingkan dengan syariat yang dibawa Nabi Musa. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, iaitu Taurat kepada Nabi Musa, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian yang telah diharamkan untuk kamu. Jadi kan, menunjukkan kepada kita dari sudut syariat. Dari sudut syariat, kata penulis, syariat didatangkan kepada para nabi terdahulu berbeza-beza, kan, mengikut situasi kondisi yang ada. Nabi Adam ada syariat tersendiri, kan, dan Nabi Adam ada wahyu yang dipanggil sebagai suhuf wilayah. Kan, nabi-nabi yang ada kitab ni, jadi sekalian, semua nabi kan kita yakin ada wahyu. Dan wahyu-wahyu yang ada kepada para nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ada yang berkitab, makna tebal. Ada yang tidak berkitab, ada helaian. Wahyu ada tapi berbentuk helaian. Nabi yang tidak ada kitab, yang ada kitab, berapa nabi ada kitab? 4 ada kitab. Yang pertama Nabi Daud, kitab apa? Zabur. Yang kedua Musa, buat kita ni. Kitab apa? Kitab Taurat, bukan Taurat. Ratubah. Taurat. Yang ketiga Isa AS, kitab Injil. Yang keempat Nabi Muhammad SAW. Yang lain tak ada kitab. Memang tak ada kitab, maknanya kitab tebal, kan? Macam Quran, katalah Quran, kan, jadikan mashaf pada ini, helaian ni kata 600 surah. Begitu. Injil tebal, Taurat tebal, adalah yang tersusun, kan? Dan kemudian Zabur Musa. Tapi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi kita sebut dalam hadis, ada suhuf, iaitu helaian dipanggil. Helaian yang mungkin dalam 100 muka surat. Begitu. Nabi-nabi itu semua ada helaian wahyu kepada mereka. Dan perbincangan akidah disebut. Jadi semua kitab, semua wahyu yang diutuskan kepada para nabi terdahulu wajib kita yakin. Itu yang disebutkan dalam rukun iman. Al-imanu bil kitab. Wajib beriman dengan kitab-kitab terdahulu, termasuklah suhuf-suhuf, helaian-helaian kepada nabi terdahulu. Tapi apabila ditanya, macam mana kamu beriman dengan kitab dulu sedangkan kamu tak tengok? Maksud beriman, saya yakin Nabi Isa dapat Injil. Saya yakin Nabi Musa dapat Taurat. Saya yakin diberikan Nabi Daud itu ialah Zabur. Saya yakin nabi-nabi terdahulu ada dalam wahyunya, sekalipun saya tak tengok. Begitu. Yakin di situ je. Apa syariat? Wallah alam, kita tak tahu. Kepada nabi kita yakin ada kitab, dan kita yakin ada, kan, dari sudut syariat, akidah dan sebagainya. Gitu. Jadi dari sudut pensyariatan itu, kan, dia datangnya dalam keadaan berbeza. Nabi Adam zaman baginda dulu pensyariatannya solat tidak 5 waktu, kan, gitu. Zaman Nabi Adam dulu pensyariatannya berkahwin adik-beradik, syariat nikah di antara anak-anak Nabi Adam dulu, kan, kahwin adik-beradik, kan. Tetapi adik-beradik yang bukan kembar sama. Macamlah kata Qabil lahir dengan anak perempuan, Habil lahir dengan anak perempuan yang lain, kan. Maka perkahwinan Qabil dengan kembar Habil, kan, Habil kahwin dengan kembar Qabil, begitu. Itu yang berlaku syariat. Tapi Qabil tak puas hati, kan, sebab kembar dia, kan, handsome, cantik menawan. Maka dia tak mau, dia nak kembar dia juga, kan. Apabila nak kembar dia, itu berlaku pergaduhan, pembunuhan dan sebagainya, menyebabkan
Habil telah dibunuh. Dan manusia pertama dibunuh dalam dunia itu Habil alaihissalam. Begitu keadaan. Jadi syariat itu zaman Nabi Adam. Tapi apakah zaman kita ini boleh kahwin antara adik-beradik kembar? Tak boleh. Mana sesuai dengan zaman. Patut zaman tu tak ada anak lagi. Tak ada umat yang ramai kan. Maka tengok 4 orang ni je kita kan. Aku kahwin dengan tu, yang dikahwin dengan ni. Begitu. Kalau di zaman Nabi-Nabi terdahulu kan, kita tengok dari sudut auratnya masih lagi tak tutup. Sebelum kedatangan Nabi kita, aurat ini kan boleh jadi daripada dada sampai ke bawahnya. Dia sampai ke lutut bagi perempuan. Begitu. Datangnya Nabi kita boleh turun ayat-ayat berkaitan dengan aurat. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Umpama antara ayat. Dan suruh pakai jilbab. Maka para sahabat apabila turun saja ayat tadi, ada sebahagian yang tarik langsir. Tarik langsir untuk menundung rambut kan. Ada yang ambil kan penutup sofa. Kalau waktu tu ada sofa lah kan, yang pastinya kain-kain yang ada dekat sidai-sidai rumah-rumah para sahabat, dia ambilnya tutup simpul begitu ya, tutup dada dan sebagainya. Ketika turunnya ayat itu di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu tak ada ya. Syariat sebelum Nabi Muhammad SAW dulu kan, antaranya Nabi Daud puasa selang sawi puasa suayun, sawi puasa hidup dah. Maka Nabi kita pun suka puasa begitu. Kemudian sampai turunnya ayat berkaitan dengan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijrah, tak silap Ustaz. Tahun yang kedua barulah disyariatkan puasa sebulan je dalam setahun. Berbeza kan. Maknanya syariat itu kan ada tokoh tambahnya yang Allah Taala turunkan melihat kepada zaman. Kenapa? Syekh Sa'id Buti kata kerana ini kena tahu ni kenapa. Kerana nabi-nabi terdahulu, antara sebab nabi-nabi terdahulu diutuskan untuk kaumnya semata-mata. Kaumnya. Nabi Adam ada kaumnya tersendiri kan. Nabi Nuh ada kaumnya tersendiri. Bukan masuk kaum, bukan diutuskan untuk seluruh dunia, umat seluruh dunia ada kan. Nabi Musa ada kaumnya sendiri. Sebab itulah kadang-kadang para rasul satu-satu masa ada 2 nabi, satu-satu masa ada 3 nabi. Macam Nabi Musa kan, ada Nabi Syuaib kan. Nabi Syuaib di mana? Madian. Itulah Ustaz. Kan Nabi Musa di Mesir. Maka syariat berbeza. Nabi Syuaib di Madiannya kan, Nabi Musa di Mesirnya ya, pensyariatan berbeza kan. Nabi Harun ada juga waktu itu rasul dia, ketiga rasul. Jadi ada kaum tersendiri, sempit dakwahnya. Dan dakwah tadi dilihat kepada kondisi syariat. Orang begini kaya-kaya, maka syariat sesuai dengan suasana kan. Orang begini suka bercocok tanam, syariat sesuai dengan cocok tanam. Tapi dalam banyak-banyak sudah tentulah berbeza dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah bukan untuk kaumnya tertentu, tetapi untuk alam sejagat kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk ataupun sebagai rahmat kepada sekalian alam. Kan alam ni bukan makna dunia kan. Alam ni iaitu seluruh kan makhluk Allah yang ada di dunia, yang ada di langit, yang ada di bumi dan sebagainya. Malaikat dapat rahmat sama kan. Malaikat tak duduk bumi, ada yang duduk di aras, ada yang duduk di langit ketujuh dan sebagainya, mereka dapat rahmat kan. Syaitan duduk di mana-mana pun, duduk bumi, duduk di marif, duduk di mana-mana pun kan. Maknanya mereka juga dapat rahmat daripada maknanya kedatangan Nabi SAW. Tapi walaupun begitu mereka kufur nikmat daripada Allah kan. Maka seluruh alam ini, bintang-bintang ada di langit, semua mendapat rahmat hasil kedatangan Nabi kita. Jadi kedatangan Nabi akhir zaman ini dakwahnya untuk seluruh umat, bermula daripada kan hujung dunia sampailah ke hujung dunia. Itu kehebatan, keistimewaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia lagi, agama yang benar, ad-dinul haq, hanya satu. Maka begitulah juga dalam masalah akhlak tadi kan. Akhlak yang ada kepada para nabi kan, dan ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu-dulu kan, akhlaknya berbeza. Maknanya nabi kita datang ni disempurna, maknanya nabi kita datang ni kan untuk menyempurnakan keseluruhan akhlak yang tak ada di zaman dulu. Mungkin zaman-zaman dulu tidak ada perbincangan berkaitan dengan kata sifat tawadhu begitu. Nabi kita ajar satu persatu kan, satu-satu dari sudut keikhlasan bagaimana
kan dari sudut hubbullah, cintakan Allah, bagaimana akhlak sesama manusia, akhlak dengan binatang, akhlak dengan makhluk yang lain, kan? Maka semua ni Nabi datang diajar kepada Nabi kan untuk menyempurnakan akhlak terdahulu. Sehingga kan apabila ditanya akhlak Nabi macam mana wahai Aisyah, pada Aisyah, Aisyah kata kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Seluruhnya Al-Quran itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis ad-dinul haq, dan agama yang benar hanyalah satu, yaitu Islam. Semua Nabi berdakwah kepadanya dan memerintahkan kepada manusia untuk tunduk kepadanya. Sejak Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita, semua agama itu sama, yaitu agama Islam kan, untuk membawakan umat masing-masing kan mentaati Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, agama Nabi Adam agama Islam, Nabi Yunus agama Islam, Nabi Nuh agama Islam, sampailah kepada Nabi kita alaihissalam kan juga adalah agama Islam. Maka sebab itulah di akhirnya Nabi Allah Taala beri pesanan kepada Nabi sejak daripada dulu sampailah ke akhir hayat manusia, itu hari kiamat. Allah Taala kata dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya hanyalah agama di sisi Allah Taala ialah Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka kerana pendengkian di antara mereka. Maknanya umat-umat Nabi kita terdahulu pun juga tidak ada perselisihan dari sudut agama Islam. Nabi Adam Islam kan tidak berselisih, Nabi Yunus Islam tidak berselisih faham dengan Nabi Adam, Nabi Nuh datang, agama Nabi Yunus, Nabi Adam semua tapak. Jadi semua agama itu adalah Islam belaka. Islam belaka. Jadi sebab itulah kita hari ini pun kan apabila Nabi SAW diberitahu oleh Allah Taala kan, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu, dan sesiapa yang mencari selain daripada agama Islam itu sebagai agama, maka tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila kan. Jadi agama Islam bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itulah pada hari ini mudah-mudahan dapat kita fahami bahawa konsep dakwah Nabi adalah ada kesinambungan kan dengan para Nabi terdahulu, khususnya dari sudut akidah yang sama kan, mentauhidkan Allah, juga diajar berkaitan dengan perkara-perkara ghaib iaitu di alam akhirat. Dan begitulah juga dari sudut syariat dan akhlaknya ada penambahan kan, mengikut zaman kan, mengikut tempat masing-masing yang telah diutuskan Allah kan para Nabi terdahulu. Maka termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan, ada kan tambah di zaman Nabi-Nabi kan tersebut perubahan-perubahan. Begitulah juga berkaitan dengan akhlak-akhlak. Walau bagaimanapun keseluruhan conclusion kita boleh buat dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ini ialah agama Islam sebagai agama yang telah diutuskan oleh Allah dengan Nabi-Nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan Ustaz sendiri. Ada soalan?